2-3 hari yang lepas, kalau anda follow berita-berita berkait dengan teknologi di X, anda akan dapati ada satu survey yang mengatakan hampir 50% pengguna Apple Vision Pro sedia ada hantar semula mereka punya headgear ataupun headset tu kepada Apple menggunakan Apple 14 days return policy. Kalau kita buat simple matematik kan, Apple kata headset tu terjual sebanyak 180,000 unit, separuh kembali 90,000 unit. Total kerugian yang Apple hadapi adalah 1 point something billion ringgit Malaysia. Bukan million, bukan juta tapi billion ringgit Malaysia. Satu amount yang gila besar punyalah. But persoalannya, kenapa? Saya ada baca jugalah teori yang mengatakan sebenarnya Apple keluarkan Apple Vision Pro ni untuk test market. Mereka nak bagi beta tester, tapi mereka tak nak bagi secara percuma sebab kos R&D tu akan jadi tinggi gila kan. So instead of mereka bagi free macam tu, mereka jual pada harga yang melampau. Siapa yang nak return balik, content creator yang dah settle buat video nak hantar semula, tak ada masalah. Yang akan tanggung kerugian tu adalah kita kata Apple punya fanboy yang akan simpan mereka punya produk tu lah. Dengan cara tu mereka dapat kurangkan sikit kos research and development mereka. Ini satu teori. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga butang loceng yang ada dekat tepi dia. Dalam video kali ni kita nak tengok kenapa hampir 50% pengguna Apple Vision Pro ni hantar semula mereka punya headset, walaupun dapat Apple Vision Pro ni dapat pujian yang melampau. Ada yang kata sampai Apple Vision Pro dah buka satu dimensi teknologi yang baru. Kalau lepas ni semua kalau kita punya teknologi tak align dengan Apple Vision Pro, ini bukan teknologi lagi. Gila punya pujian guys. Tapi sekarang hampir 50% orang hantar semula kan. But sebelum tu kita buat sedikit ulang kaji apakah itu Apple Vision Pro. Mungkin ada di antara anda yang dah tahu and mungkin juga ada yang tak tahu. Basically Apple Vision Pro ni adalah gabungan antara AR dengan VR. AR stand for Augmented Reality, manakala VR adalah Virtual Reality. AR ni kita mengadakan sesuatu yang maya di dalam dunia yang sebenar. Paling simple, kalau anda pakai iPhone ataupun anda pakai iPad, mungkin anda boleh download satu apps yang nama Measurement. Anda boleh ukur panjang meja ni dengan hanya tunjuk kamera anda. Letak point 1, letak point 2 dan dia akan keluar berapa sentimeter. Something like that. Ataupun anda pergi je dekat App Store ataupun Play Store, cari je mana-mana AR punya apps. Memang banyak. AR punya apps ni anda boleh keluarkan dinosaur dekat anda punya meja ni. Something like that lah. So AR bukanlah satu teknologi yang baru, tapi kita tahu yang Apple betul-betul fokus kepada AR. Setiap kali mereka lancarkan mereka punya iPhone terbaru, mereka akan cerita tentang AR ni. Mereka akan sentuh tentang AR. Mereka tak tengok sangat tentang VR. But yes, 2007 tak silap saya, Apple dah pun cerita yang mereka nak hasilkan VR. Tapi itulah tak ada fokus sangat. Manakala VR, dia adalah virtual reality, which is dia totally baru. Bila kita pakai je headset tu, kita akan berada di satu alam yang betul-betul baru. Mungkin alam bunian, mungkin kalau kita berada di Newcastle, Kota Baru, Kelantan, kita pun boleh berada di California. Atau mungkin kita boleh berada dalam satu dunia anime, sword art online, something like that lah. Kita akan berada di dunia yang berbeza. Kita akan terpisah dengan dunia sebenar. Maka hadirlah Apple Vision Pro menggabungkan dua benda ni, menjadikan dia sangat-sangat praktikal. Untuk makluman anda, VR yang paling banyak digunakan atas muka bumi ni adalah Meta Quest 2 ataupun Oculus Quest 2. Manakala AR yang sangat praktikal adalah Unreal Air. Kedua-dua produk ni saya dah pernah review. Link review tu ada dalam ruangan description box below. Sebelum ni, Facebook ataupun Meta memang fokus nak hasilkan Metaverse. Dia nak buat satu virtual reality yang mantap gila. And kebetulan masa mereka lancarkan tu, ada satu benda yang kita panggil sebagai NFT, non-fungible token. So mereka siap buat negara lagi. Dalam virtual reality yang Facebook buat tu, Meta buat tu, kita boleh beli tanah, kita boleh beli tu, and dia ada nilai walaupun dalam dunia sebenar. Ketika itulah, but then NFT jatuh, Metaverse pun Facebook dah rugi banyak dah, Meta dah rugi banyak dah. Jadi bila mereka keluarkan Quest 3, which is sangat-sangat baru, orang dah tak excited sangat lah.
Jadi balik kepada cerita kita tadi, Apple lancarkan Apple Vision Pro dengan harga yang kita kata ridiculous gila lah. Kalau dekat Malaysia kita convert harga RM16,000 Malaysia. So anda boleh tengok review yang positif sahaja. Bila kita pakai Apple Vision Pro ni, kita boleh jalan, kita boleh buat aktiviti harian kita tanpa perlu cabut pun. Kita boleh terus jalan kaki. Anda boleh tengok video orang jalan kaki. Even ada video orang pandu kereta guna Apple Vision Pro sebab dia sangat-sangat see-through dan dia tak mengganggu kita. Instead of macam kalau Meta Quest 3, Meta Quest 2, walaupun kita boleh tengok di luar kita, bila kita turn on sahaja kamera, kita boleh see-through, tapi kualiti see-through tu sangat-sangat teruk. Yang pertama, gambar dia punya pixel tu memang pecah punya. Yang kedua, warna macam night vision. Yang ketiga, kalau lepas tu dia ada delay, latency dia sangat-sangat tinggi. Jadi kalau anda guna untuk driving kan, anda dah pusing kanan, tengok kereta datang, accident, baru anda sedar anda accident, something like that lah. Lepas tu anda kena pilih juga sama ada anda nak masuk dalam virtual reality ataupun anda nak dunia yang sebenar. Kita kena turn on turn off dia punya see-through function tu. Manakala AR pula, macam Unreal Air, yes kita boleh nampak di luar kita, tapi dia akan jadi samar-samar lah. Sama ada kita punya, contoh kita layan movie tu akan nampak transparent, opacity dia kurang, ataupun kita akan nampak di belakang kita tu dunia sebenar yang kurang. Jadi apa yang Apple buat dekat Apple Vision Pro ni, dia macam ada satu virtual reality, double virtual reality, kemudian ada AR dekat situ. Kita katakan anda sedang tonton movie, anda boleh letak, kita guna Apple Vision Pro, pakai Apple Vision Pro, so kita ambil movie ni, kita letak dekat sini. Lepas tu kita ambil kerja kita satu lagi, kita letak dekat sini. Dekat tengah-tengah kita boleh pastikan kosong, ataupun kita just letak dekat atas. Bila kita jalan kaki, kita nak fokus ke hadapan, kita just jalan macam tu. Tapi bila dah ada macam kena tunggu ke, traffic jam ke, kita just tengok ke atas macam tu sahaja untuk sambung tonton video kita, which is sangat-sangat praktikal. Kita dah tak perlu nak pinch, kita tak perlu nak tolak ke tepi, dia akan kekal dekat situ walaupun kita pusing ke kiri, ke kanan. Sangat-sangat praktikal. Saya sendiri pun masa tengok benda ni rasa macam, ui, kena beli lah satu biji. Tapi bila kita tengok harga memang tak, RM16,000 Malaysia kot. Saya nak beli satu produk RM200-300 untuk review pun fikir 10 kali, ini RM16,000 Malaysia. And saya tahu benda tu tak praktikal sangat lah. Balik pada persoalan kita, kenapa orang hantar semula dia punya Apple Vision Pro ni. So first, orang kata kebanyakan yang beli Apple Vision Pro dah tahu tentang, bukan dah tahulah, memang well known about Apple 14 days return policy. So mereka beli dulu untuk buat konten, bukan terhad kepada tech reviewer sahaja, tiktokers, siapa-siapa sahaja yang ada kad kredit yang boleh beli barang harga $16,000 ataupun $3,800, $3,500 macam tu. Mereka beli dahulu, mereka buat konten, mereka upload dekat mereka punya social media, lepas tu dapat views and hantar semula. Apple punya 14 days return policy sangat-sangat loose, which is hanya perlu kotak tak ada damage. Yang kedua, produk pun tak ada damage, then kita boleh return. Tak ada banyak songeh. Kalau dekat Malaysia memang mati lah Apple, confirm. Tapi dekat US itu pun mati jugalah sebenarnya. 1 billion ringgit Malaysia kot. So itu yang pertama, orang beli dengan aware yang mereka nak hantar balik. Kiranya mereka bukan nak beli sangat pun, mereka just nak test. Mereka nak buat konten, once dah settle, mereka hantar balik lah. Yang kedua, kalau kita tengok macam MKBHD sendiri, Marcus, dia highlight yang isu paling besar dekat Apple Vision Pro ni is, selain dari dia punya physical yang bulky. Anda kena tahu Apple Vision Pro ni anda pakai nampak kacak kan, tapi anda kena tahu yang dia tak ada built-in battery dekat dalam dia. Bateri dia dekat belakang, anda kena sambung kabel, cucuk dekat dalam poket anda, something like that lah. Dia punya bateri berada berasingan. So benda ni pun sebenarnya tak praktikal sangat. Dia mengingatkan saya terhadap HTC Vive masa mula-mula dilancarkan dulu. Siap kena ada satu PC gaming yang mantap gila,
siap kena pakai sensor 2 kiri kanan 4 bagai. So memang leceh. Tapi MKBHD kata isu paling besar dengan Apple Vision Pro ni adalah kita akan rasa terasing, rasa seorang diri. The only apps yang membenarkan kita berinteraksi dengan manusia lain adalah FaceTime. Katakan dalam bilik ni ada 2 orang yang guna Apple Vision Pro. Memang A pakai Vision Pro, B pun pakai Vision Pro. Dan A ni dia pun cipta di hadapan dia buat satu model kereta warna merah. Lepas tu dia nak minta pendapat B yang mana patut dia modify supaya kereta dia tu nampak meriah, nampak cantik kan. So B apa-apa apps sekalipun tak akan nampak kereta yang dibuat oleh A tadi. Apa-apa apps pun. Kalau kita tengok Quest 2, Quest 3 ataupun Quest Pro, benda tu possible. Kita boleh berinteraksi dengan user lain dalam satu dunia kita sendiri. Tapi untuk Apple Vision Pro, bayangkan anda bayar sampai RM16,000 Malaysia, kau-kau, aku-aku. Tak ada interaksi langsung. Tak ada interaksi langsung. Yang Apple demo kepada kita macam tunjuk satu video, lepas tu sama-sama tengok dengan orang lain yang pakai Apple Vision Pro. Actually, dia macam sharing screen. Dia bukan tengok pada satu TV yang sama. Dia just share movie yang sama. Itu menjadikan Apple Vision Pro sangat-sangat terasing. And ekosistem untuk Apple Vision Pro pun tak sempurna. Dia memang tak lengkap lah. Sangat-sangat tak lengkap. Setakat ni Apple bagi tahu yang ada 800 apps sahaja dekat Apple Vision Pro. 800 bunyi macam banyak kan? Tapi sebenarnya tak. Sebenarnya tak, guys. Even saya tak rasa Apple akan benarkan Netflix untuk ada dalam mereka punya Apple Vision Pro sebab dia akan jadi kompetitor yang sangat kuat terhadap Apple TV. Nanti mereka tak boleh jual Apple TV kan. Sedangkan kalau tengok kepada movie streaming service nombor 1 dekat dunia ni adalah Netflix. So dekat situ akan ada kekurangan yang sangat-sangat besar. Lagi saya ada baca satu tweet ataupun satu post dari seorang programmer yang memang dia suka gila dengan Apple Vision Pro. Dia bagi tahu yang bila dia nak buat kerja, dia nak buat coding dia terpaksa pergi kepada Mac juga. Walaupun Mac boleh mirror dia punya screen ke dia punya Apple Vision Pro, tapi bila nak buat kerja, feeling kepuasan buat kerja still dekat Mac juga. Apple Vision Pro untuk layan movie, untuk kepuasan, happy okay. So bila kita tengok balik dari segi dia punya functionality, dia punya practicality, kemudian kita timbal balik dengan dia punya harga, RM16,000 Malaysia tu memang tak berbaloi langsung lah. Dan kita tunggulah apa yang Apple nak buat. Bagi saya setuju dengan teori yang saya cerita pada awal video tadi. Apple sebenarnya tahu yang produk ni adalah satu produk yang kita kata beta tester lah. So mereka keluarkan dengan kuantiti yang banyak, dengan harga yang tinggi. Mereka tahu yang 50% akan pulangkan balik, ataupun mungkin mereka expect sebenarnya maybe 70%. Kalau 50% mereka dah untung banyak lah. Mereka jual pada harga yang ridiculous. Orang yang gila-gila sokong Apple akan simpan barang tu walaupun harga dia melampau. Tak guna pun tak apa, yang penting ada kolektor, kita kata. Jadi dengan duit kolektor tu mereka dapat tampung kos R&D lah. Kalau nak bagi orang free, okay, ambil ni Apple Vision Pro, kau test, lepas tu kau bagi feedback dekat aku. Benda tu nampak macam tak shock sangat lah. Bukan Apple punya style. Apple kan dia jenis jual mahal sikit kan. That's why saya setuju lah dengan teori tu. Saya setuju. So saya tak pastilah ada ke tak tech reviewer Malaysia yang beli Apple Vision Pro. Later saya ada nampak gambar dari Zengeek. Zengeek dia ada upload gambar Apple Vision Pro. Mungkin dia akan buat review. Kita tengoklah dia punya review macam mana. Saya personally dengan harga banyak tu saya tak akan belilah. VR ni mungkin kalau harga paling mahal lah, saya kata kalau 7,000 saya still beli. Lebih dari 7,000 tu susah lah. Itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.